Selamat pagi Puan Yaza dan kawan-kawan saya. Tajuk kita akan hadir adalah pengaruh dan kesan Islam terhadap peradaban Melayu Nusantara. Nama saya Yung Zihui. Ini adalah semua ahli kumpulan saya. Teo Guasin, Chong Wan Ying, Gan Chun Yong, Li Bengkiat, Li Yan, Lim Li Long, Lim Zesian, Dan Yen Ling, Wong Xingru, dan Yasoda. Inilah adalah penerangan saya. Sekarang Yen akan menyambungkan pengenalan. Terima kasih Zui atas pengenalan tadi. Saya akan memulakan penerangan saya dalam pengenalan terhadap pengaruh dan kesan Islam terhadap peradaban Melayu Nusantara. Peradaban Melayu Nusantara merupakan adat istiadat orang Melayu yang tinggal di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Kedatangan Islam adalah berdasarkan daripada perdagangan dan perniagaan pada abad ke-13 Masehi melalui hubungan awal antara orang-orang Arab dan Parsi dengan penduduk di Nusantara. Oleh itu, hubungan perdagangan telah mewujudkan perkembangan dan penyebaraan perspektif dan ilmu pengetahuan Islam kepada negara-negara Nusantara. Pembaharuan ini dapat dilihat daripada pelbagai aspek seperti akidah dan kepercayaan, bahasa dan perkataan, pendidikan dan pengembangan ilmu, sosial, ekonomi, kesenian, politik dan pentadbiran, dan perundangan. Penerangan ini akan diteruskan oleh kawan saya Yasuda. Terima kasih Li Yan. Saya Yasuda akan menambung atas penerangan tentang kesan dan pengaruh atas kepercayaan dan akidah. Kesan kepercayaan dan akidah ini merupakan kedatangan Islam ke tanah Melayu, terutamanya telah mengubah kepercayaan masyarakat Melayu daripada mengamalkan ajaran agama Hindu-Buddha kepada kepercayaan animisme. Seterusnya, semangat dalam kalangan Melayu juga mempengaruhi berlandaskan istiadat dan juga pembelajaran agama Islam. Masyarakat Melayu percaya akan konsep ketuhanan, hormat menghormati antara manusia dan menitik beratkan soal persamaan taraf. Bagi pengaruh kepercayaan dan akidah, atas kepercayaan yang ini bagi mereka berfikirkan atas barang-barang yang mempengaruhi hidupnya dan serta daya yang kuat. Kekuatan dayanya menerjemahkan daripada setan, iblis atau orang yang keranjingan dari penunjuk untuk penantian sasaran tersebut. Contoh selain daripada setan, iblis atau orang yang keranjingan ialah jin, hantu atau toyok. Seterusnya, pembelajaran Islam juga terkandung daripada faktor-faktor yang masuk akal, dari mana Islam menonjolkan konsep sama taraf pangkatnya bagi manusia di sayap ala SWT. Akhir sekali, Nusantara dengan sendirinya mendesar atas kepercayaan Tahya Hindu serta pengertian animisme. Sekarang saya akan serahkan kepada Wong Xingru untuk meneruskan. Terima kasih Yasoda. Nama saya Wong Xingru. Saya akan menyambung tentang bahasa dan perkataan. Pada peradaban Melayu Nusantara pada abad ke-14 Masehi, bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca. Semasa itu, tulisan Jawi telah diperkenalkan dan melalui sistem tulisan, bahasa Melayu digunakan untuk menulis seperti kitab-kitab agama, hikayat-hikayat, cerita-cerita penglimpo lara, dan pentadbiran dan undang-undang. Bagi perkataan, prosa dan puisi ditulis dengan menggunakan tulisan Jawi. Kedatangan Islam membawa perubahan dalam warisan sastra Melayu. Terdapat banyak hasil kesusastraan seperti orang-orang yang saleh, hikayat para sahabat dan hikayat ahli-ahli sufi. Sastra Islam dipengaruhi adalah puisi seperti Syair Burung Bingkai oleh Hamzah Fansuri dan Syair Rifat oleh Abdul Raud Fansuri dan Syair Perahu. Sekarang Mingji akan menyambungkan penerangan.
Terima kasih Sinru. Saya akan membincangkan pendidikan dan perkembangan ilmu. Kedatangan Islam membawa perubahan dalam aspek pendidikan. Pendidikan Islam bermula dari istana dan kemudian menyebar ke institusi. Ini dapat ditunjukkan dari tempat pengajian yang dijalankan dalam Istana Melaka, seperti rumah-rumah ulama, majlis, surau dan pondok. Islam menegaskan tradisi keilmuan yang ditekankan untuk mengembangkan tradisi pendidikan dan pengajaran secara lebih tersusun. Kebanyakan guru-guru agama adalah berbangsa Arab. Dengan ini, ilmu-ilmu yang dipelajari ialah ilmu usuluddin, fiqh dan tasawuf. Kitab-kitab utama yang dipegangkan oleh masyarakat di Melaka ialah Al-Awar Al-Mazum. Motivasi dalam pelajaran bermula dengan pengajaran membaca Al-Quran dan kitab-kitab. Sistem pengajian ilmu Islam banyak melahirkan cendekiawan dan ulama-ulama Melayu yang menjadi pengawal-pengawal pemerintah, guru-guru dan ahli agama. Ini banyak membantu dalam perkembangan ilmu pengetahuan di Taman Melayu. Aspek intelektual dan keilmuan yang diperkenalkan oleh Islam adalah pendekatan baru dalam cara berfikir yang merujukkan tahyul dan memuja barang yang estetik kepada sesiapa yang mementingkan akal pemahaman ilmu metafizik. Sekarang saya akan serahkan kepada Tienring untuk meneruskan kesan dan pengaruh sosial. Terima kasih Mingje. Nama saya Tienring. Saya akan berbincangkan kesan dan pengaruh dalam sosial. Dari aspek sosial, kedatangan Islam membawa beberapa kesan dan juga pengaruh. Kesan pertama iaitu revolusi mental dan rasional sebagai hierarki sosial masyarakat dapat dibuat dalam bentuk piramid. Kerana golongan yang teratas sangat sedikit bilangan apabila golongan paling bawah sangat ramai. Hierarki sosial ini melahirkan social barrier antara golongan atasan dengan golongan bawahnya. Selain itu, pengaruh Islam adalah Islam sentiasa mengajar anggota-anggota masyarakat hubungan persaudaraan sesama Islam, bekerjasama dan tolong-menolong, supaya dapat menjadi masyarakat yang lebih kukuh. Tambahan pula, golongan Islam menjadi satu golongan yang bertolong-menolong dalam semua golongan. Selain itu, saya akan serahkan kepada Wan Ying. Terima kasih Tienring, saya Chong Wan Ying. Hari ini, saya akan menerangkan ekonomi di Nusantara selepas kedatangan Islam. Dalam masyarakat Melayu, ekonomi memainkan peranan penting dalam pembangunan di tanah Melayu. Sebelum kedatangan Islam, sistem ekonomi di Nusantara adalah menentu dan mudah. Sistem ekonomi boleh dilayankan sebagai kias pagi makan pagi, kias petang makan petang. Antara kesan dan pengaruh kedatangan Islam dari aspek ekonomi adalah sistem jual beli telah bertukar berlandaskan hukum syarat. Selain itu, Risalat Hukum Kanun, Undang-Undang Laut Melaka dan Undang-Undang Terengganu juga telah diimplikasikan. Amalan zakat dan amalan fitrah telah menjadi sebahagian daripada amalan hidup seharian antara masyarakat tempatan di tanah Melayu. Di samping itu, sistem mata wang dinar juga adalah satu pengaruh Islam. Dahulunya, sistem jual beli dijalankan melalui sistem barter. Terima kasih. Sekarang kawan saya Ji Xian akan menerangkan tentang politeknik. Terima kasih Wan Ying. Saya akan membincangkan dengan kesan dan pengaruh Islam dalam politik dan pentadbiran di dalam Melayu Nusantara. Setelah agama Islam datang dan tersebar di seluruh Nusantara, sistem politik dan pengurusan masyarakat Melayu telah berubah. Sudah merupakan tongkat utama sistem pemerintahan di tanah Melayu. Dengan kemunculan Islam telah memutuskan
dan mewujudkan elemen kedaulatan monarki rakyat. Orang ramai boleh mengubah penjajahan itu jika keadaan adalah raja santai. Dengan kedatangan Islam dalam tunai Melayu, seperti kerajaan Umayyah, sistem kesultanan telah diperkenalkan, kedua negara dikenali sebagai sultan. Sultan juga bertanggung jawab untuk memastikan bahawa kerajaan secara berkesan dan betul boleh dilaksanakan. Raja atau sultan merupakan ketua hakim dan bertindak menyelesaikan kesemua masalah. Undang-undang Islam boleh dipakai secara menyeluruhkan, tetapi peraturan kekeluargaan yang bersesuaian dengan Islam boleh diamalkan. Selaras dengan politik, agama Islam juga mementingkan kehidupan sesama taraf dan mempunyai hak yang sama. Pembesar-pembesar akan diberi kuasa untuk menguasai akan tertentu untuk menggugurkan kedudukan raja. Tugas pembesar adalah mengutip cukai. Islam amat menghargai sebarang perubahan yang boleh membawa kebaikan kepada umatnya. Sebagai contoh adalah meningkatkan kecekapan kehidupan awam dan berjalan dengan lancar. Strategi kerajaan ialah untuk memperkukuhkan pembangunan pengurusan kualiti, melaksanakan e-kerajaan dan teknologi maklumat dan komunikasi, pembangunan organisasi dan sumber manusia dalam sektor awam, untuk mewujudkan kerjasama antara sektor awam dan swasta. Islam perubahan dalam sistem politik. Sebagai contoh, Islam telah diisytiharkan agama rasmi Melaka. Institusi Islam yang ditubuhkan untuk menggugurkan sistem pentadbiran berdasarkan Islam. Sultan menjadi gelaran raja dan bersama dengan pengenalan sistem politik Khalifah Islam. Dengan kemunculan Islam telah memutuskan dan mewujudkan elemen kedaulatan monarki rakyat. Orang ramai boleh mengubah perjanjian itu dengan keadaan raja merupakan santai. Sekarang saya akan serahkan kepada Lilong untuk meneruskan kesan dan pengaruh kesenian dan musik. Terima kasih Zesian. Saya Lilong akan menyambungkan atas penerangan kesan kesenian dan muzik. Masyarakat seni Islam di Asia Tenggara seperti kaligrafi, seni bina, ukiran sangat berminat. Pengaruh boleh dilihat dalam ukiran dan batu nisan. Terdapat undang-undang Al-Quran dan Islam dan Jawi Arab puisi batu nisan tulisan. Asara dan kreativiti penduduk tempatan untuk membuat batu nisan dihiasi dengan ukiran yang menarik. Malik Ibrahim putih di bawah kapal batu nisan berbentuk terbalik dalam Gujarat dan membuktikan bahawa ada unsur Parsi. Kebanyakan muzik buku-buku Yunan, Persia dan India replikasi yang pertama membina muzik instrumen Islam. Kilang pengeluaran pusat di Andalusia ialah terkenal Sevilla. Alat-alat muzik seperti mizbah, murabah, gitar dan murabah. Bahkan Aldin yang meninggal dunia pada tahun 1420 Masihi, ukiran Parsi pasai terjejas. Malah terdapat dalam puisi Parsi dan lukisan hiasan permukaan dedaun hiasan bersamaan dengan bermaidani Parsi. Tulisan kad juga merakamkan kerajaan, tempatan Al-Quran, hadis dan sejarah puisi. Kaligrafi terdapat pada batu nisan, tetapi juga pada permukaan keris Melayu. Walaupun ayat-ayat Al-Quran bertatat emas, perak dan batu permata. Cahaya Islam dicat serami di zaman keemasan Islam ciptaan oleh tukang periuk Itali. Bertulis bercahaya ini berkembang menjadi satu seni yang penting dan bernilai. Pasti kecil
kezaliman semasa penulis kaligrafi Arab yang amat diperlukan berkembang melalui manuskrip dan hiasan seni bina. Sumber barat muzik spektroskopi roh diingat bahawa ini adalah kenyataan dari Arab dan suku kata pengadaan roh yang boleh sonization dari Saudi. Perkembangan dungangan ini mula dikatakan oleh orienter kamus bahasa Meninchowski jika laboratory diikuti dengan cara muzik punah dan moden. Sekarang saya akan serahkan kepada Choi Yung untuk meneruskan penerangan perundangan. Nama saya Chun Yong. Saya akan menyampaikan tentang perundangan. Perundangan bermula sejak Raja Melaka memeluk Islam pada abad ke-15. Pengaruh undang-undang Islam semakin kuat telah menggantikan undang-undang adab. Sistem perundangan tempatan telah mengalami perubahan selepas peradaban Islam seperti yang tercatat dalam Hukum Kanun Melaka, Adab Berparti dan Adab Temenggong. Islam juga memainkan peranan yang penting dalam sistem pemerintahan Melayu di Terengganu. Patu bersurat Terengganu Putih bahawa hukum Islam mengenai kesalahan berjinak dilaksana di negeri itu. Undang-undang Pahang juga menggunakan hampir sepenuhnya peraturan berdasarkan hukum Islam. Dalam sistem pemerintahan Aceh pula, terdapat keterangan mengenai kedudukan Islam dalam pentadbiran negeri itu, seperti Syok Hurun dalam tulisannya The Art Chinese. Sekarang saya akan serah kepada Kuan Sin untuk membuat kesimpulan. Terima kasih Chun Yong dan ahli-ahli kumpulan saya. Saya Guat Sin dan saya akan menerangkan kesimpulan kesan dan pengaruh Islam terhadap peradaban Melayu Nusantara. Kedatangan Islam telah mempengaruhi kehidupan penduduk Melayu Nusantara daripada berbagai aspek. Penduduk Nusantara telah meninggalkan keyakinan animisme lalu meyakin atas konsep kedewaan. Bahasa Arab dan Melayu memainkan peranan penting melalui sistem tulisan. Banyak tempat telah digunakan sebagai perpustakaan dan tempat pengajaran dan semangat rasionalisme diperkenalkan. Kedatangan Islam mengamalkan keadilan antara golongan bawah dan golongan atas. Sistem mata wang telah digunakan dalam bidang ekonomi dan banyak seni bina Islam dapat dilihat. Akhirnya, kerajaan Umayyah, sistem kesultanan dan undang-undang Islam telah diperkenalkan dalam bidang kerajaan dan perundangan. Kesimpulannya, kedatangan Islam dapat menyebabkan tahap pembangunan yang tinggi dan dapat memajukan negara-negara Nusantara dengan membentukkan negara-negara Nusantara yang bertamadun. Sekian sahaja penerangan kumpulan kami. Terima kasih lagi kerana mengeluarkan masa untuk menonton dan mendengar video ini.